Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak bincang soalan MRSM. Cikgu nak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak bincang soalan MRSM. Cikgu nak bincang 10 soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, nilaikan. So nilai dekat sini Okey, so nilai kat sini kita just tekan kalkulator saja. So cikgu tekan kalkulator, kita buat bracket yang besar dulu. Bracket yang besar 28 darab dengan kita buat bracket yang kecil lagi satu. Negatif 7/10. Tambah dengan 1.2. Kita tutup bracket yang kecil ni dan kita tutup bracket yang besar. Bahagi dengan 0.7. Kita tekan sama dengan. So kita dapat jawapan dia 20. So jawapan dia ialah A. Senang je. Settle soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni FSTB, faktor sepunya terbesar. Apakah faktor sepunya terbesar bagi sebutan berikut? First kali kita tengok. Kita ada nilai. So X kuasa 2 dengan Y. Kita ada Y kuasa 2. Kita ada X, Y, Z. So dekat sini kita tengok dekat mana dia boleh bahagi. So dia boleh bahagi dengan Y lah. Bahagi Y. So X kuasa 2. Y bahagi dengan Y. So tinggal X kuasa 2. Y kuasa 2 bahagi Y. Tinggal Y. X, Y, Z bahagi dengan Y. So tinggal X dengan Z. So dekat sini ada tak kita boleh bahagi lagi? X atau Y? Tak boleh. So jawapan dia ialah Y. So jawapan dia B. Dekat sini kalau cikgu explain X kuasa 2 Y bahagi dengan Y kat sini. So kita potong. So dapat X kuasa 2. Kalau Y kuasa 2 bahagi dengan Y. So potong. Tinggal Y. Yang ni pun sama juga. X, Y, Z bahagi dengan Y. So potong. Tinggal X, Z. Settle soalan B. Soalan yang kedua kita pergi kepada soalan yang ketiga. Antara berikut yang manakah benar? Yang mana yang benar? Kita tengok, kita selesai satu-satu lah. Punca kuasa P darab dengan punca kuasa P. So kalau darab biasanya akan dapat punca kuasa P kuasa 2 macam ni lah. Ataupun kalau punca kuasa ni sebenarnya ni P 1/2 ni. Darab dengan P 1/2. So kalau darab dia jadi tambah. 1/2 tambah 1/2. So kita akan dapat 2/2 ataupun P lah. Kita dapat P kuasa 1 ataupun P So yang ni salah. Yang kedua pun sama juga. 2P darab dengan P. So kita akan dapat 2P kuasa 2. So kalau dapat macam ni, adakah dia sama dengan ni? Tak sama. So salah. Yang ketiga pun sama juga. P darab P, kita dapat P kuasa 2. So dekat sini punca lah. So yang ni pun salah. So jawapan akhir ni betul Maksudnya kalau punca P ni ialah P 1/2 darab dengan P 1/2. So kita akan dapat P 1/2 tambah 1/2. So kita akan dapat P kuasa 1. Tapi dia ada 2 kat depan lah. So 2P. So jawapan dia ialah D. Senang je. Soalan yang keempat. Rajah 1 menunjukkan susunan 3 segi 3 bersudut tegak yang pertama yang mempunyai tinggi 5 cm. So kita ada 3 segitiga dekat sini. Tinggi dia 5 cm. So kita tengok soalan. Diberi bahawa tapak segitiga yang pertama ialah 4. So yang ni dia dah bagi dah 4.
tapak segitiga yang seterusnya 2 cm lebih panjang daripada tapak segitiga sebelumnya. So, kalau 2 cm lebih panjang, dekat sini jadi 6 lah. Kalau kat sini 2 cm lebih panjang pada sebelumnya, so 8 cm. Senang je. Okey, cari luas dalam sentimeter segitiga yang ke 100. Okey, so sekarang ni ni soalan penakkulan matematik lah. So kita cari luas dulu. Luas yang pertama kita ada 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. 4 darab 5 20 bahagi 2 10. Okey, 6 darab 5 30 bahagi 2 15. Okey, 8 darab 5, 40 ataupun 1/2 darab 8 darab 5 8 darab 5, 40 bahagi 2, 20. Okey, so kita tengok soalan ni. Kita tengok pola dia lah. So, kalau cikgu nak tengok pola dia, so 10, 15, 20. So, tambah 5 So, tambah 5. Okey, sekarang ni dia nak corak yang ke 100. Okey, cikgu buat kesimpulan dekat sini. Okey, macam mana kita nak buat kesimpulan? Kita ambil luas yang pertama ni 10. Pelajar boleh follow cikgu So cikgu tulis dekat bawah lah. Tak muat Okey, 10 tambah dengan kita tengok pola ada 5. So lepas tu kita letak n tolak 1 di mana n sama dengan 1 2 3 titik titik titik. So ni formula yang kita dapat. Okey, daripada persamaan dekat atas. Jadi sekarang ni dia nak corak yang ke 100. So, berapa luas dia? So, kita just masuk je lah. Okey, 10 tambah dengan 5. So, 100 tolak dengan 1. So, 99. So, kita dapat berapa? Kita tekan kalkulator. 5 darab dengan 99. Okey, kita tambah dengan 10. So, kita dapat 505. Ada tak jawapan? Ada jawapan, ada A. Mudah je. Okey, settle soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni soalan indeks pelajar. Okey, cikgu besar sikit. Okey, biasanya kalau soalan indeks ni, cikgu akan minta pelajar selesaikan nombor dulu. Tengok nombor dekat sini. So, 2. So, 2 kuasa 3. So, 2 kuasa 3, 8 lah. Okey, lepas tu nombor yang ada 5. 5 kuasa 3. 5 kuasa 3. So, kita akan dapat 125. So, dekat sini kalau kita selesai 8 darab dengan 125. So, kita kira nombor dulu. Bahagi dengan 10. Okey, cikgu tekan kalkulator. 8 darab dengan 125. Okey, akan dapat 1000. 1000 bahagi dengan 10. Okey, so kita akan dapat 100. Ni yang selesaikan nombor dulu, 100. So, jawapan dia yang ni dengan yang ni kita reject terus. So, ada dua jawapan lah. Okey, bila dua jawapan macam ni, baru kita selesaikan. Ni E kuasa 3. Okey, darab dengan 3. So, darab 3 lah. So, kita akan dapat E kuasa 9. Okey. Ataupun cikgu selesai kat sini. Ni F 1/3 darab dengan 3 So 1 darab 3, 3. 3 bahagi 3, 1 lah. Jadi dapat F kat sini. Bahagi dengan E 4. So kat sini kalau kita selesaikan dia. E kuasa 9. Kalau bahagi dia jadi tolak E ni. Bahagi dengan E ni, so dia akan jadi tolak indices, tolak 4. Okey, darab dengan F. 9 tolak 4 dapat 5. E 5 F. Okey, ni ialah jawapan dia. Senang. Mudah pelajar Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-6. Ungkapkan okey, nilai yang ada dekat sini, bentuk piawai betul kepada 3 angka bererti. Okey, so kalau soalan bentuk piawai macam ni, kita tekan kalkulator. So, pelajar follow cikgu. 9769.76. Nampak kat sini? Okey, kita tekan engineering. So,
Okey, terus kita dapat 9.769. Okey, cikgu ambil 3 kat sini 9.769 darab 10 kuasa 3. Soalan ni nak 3 angka bererti ni. So, kita cari 1, 2, 3. So, ni 9 mesti tambah 1 lah. So, akan dapat 9.77 darab 10 kuasa 3. So, settle soalan ni. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7 ni soalan asas nombor lah. Okey, jadual 1 menunjukkan simpanan Farhan pada 3 bulan pertama. Okey, so ni 3 bulan pertama. Farhan menyimpan secara tetap. So, dia simpan secara tetap wang simpanannya setiap bulan untuk membentuk suatu jujukan. Okey, hitung jumlah simpanan. Jumlah simpanan dalam asas 9 pada akhir bulan Jun. Okey, mudah soalan ni Okey, kita tukar dulu pada asas 10 dekat sini. So, cikgu tukar dulu 1, 1, 1, 3, 2. Asas 4. So, 4 kuasa kosong. Biasakan buat table Okey, cikgu buat semula. 1, 3, 2. Asas 4. So, 4 kuasa kosong. 4 kuasa 1. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. 16. Ada 1, 16 lah. Tambah 4 kuasa 1. 4 dah 3, 12. Tambah 4 kuasa kosong ialah 1. 1 dah 2, 2. So, dekat sini 16 tambah 12. So, 28 tambah 2. So, kita dapat 30. Okey, sambung soalan ni. Ni pun sama. 3, 4. Okey. 3 kuasa kosong, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. 3 dah 3, 9. 9 kali 3, 27. Tambah 3 kuasa 1, 2, 9. Tambah 3 kuasa 1, 3. Tambah 3 lah. Okey, 3 kuasa kosong ialah 1. 1 darab 1 ialah 1. So, kalau kita tambah kat sini, 29 tambah 27 tambah 3 terus So, 30, 39, 40. So, kat sini 40. Okey, dan seterusnya yang ni lah. Pelajar akan dapat 50. Okey, soalan ni dia kata jumlah simpanan dia pada bulan Jun. Ni March, Mei, April dulu April 60, Mei 70, so Jun 80. So, sekarang ni dia kata jumlah simpanan dia. So, kita tambah semua. So, kalau cikgu kira terus. 30 tambah 40 tambah 50. Tambah 50. Tambah 60. Tambah 70. Tambah 80. So, kita akan dapat jawapan dia 330. Okey, 330 dia nak jawapan dia dalam asas 9. Bahagi dengan 9 lah. So, kita dapat jawapan macam ni. 330 kita bahagi dengan 9 Okey, so cikgu kira kat sini. 330 per dengan 9. Akan dapat 36. Ni baki, ni asas Kalau asas 9, 3 kali 3 lah. So, 2 kali 3 ialah 6. Okey, jadi kita dapat jawapan dia dekat sini. 36 baki 6. So, 36 bahagi dengan 9. So, kita dapat 4 baki 0. Okey, so 4 boleh bagi 9? Tak boleh. 4 turun bawah. Baca daripada bawah. 40. 406. Asas 9. So, settle. Okey, soalan nombor 7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Antara berikut yang manakah bukan? Dekat sini dia nak bukan Okey, kunci bagi konsep SMART. Okey, semasa menetapkan matlamat. So, pelajar kena ingatlah SMART. S-M-A-R-T. Ini spesifik.
Okey, spesifik ni khusus lah. Khusus. So, kat sini ada. Okey, soalan dia bukan. So, yang ni ada. Okey, M, measurable. Measurable. Measurable ni boleh diukur lah. Boleh diukur. Okey, so measurable. A, attainable. Attainable. Attainable ni boleh dicapai. So, boleh dicapai ada. So, R ni realistik lah. Realistik. So, realistik ada. So, T ni time. So, yang ni tak ada. So, jawapan dia ialah E. Okey, settle soalan yang ke-8. Kita pergi kepada soalan yang ke-9. Kecil sikit. Okey. So, rumus di bawah digunakan untuk menghitung pendapatan bercukai. Okey, so pendapatan bercukai, formula biasalah. Pendapatan bercukai. Okey, sama dengan pendapatan tahunan. Tolak pengecualian. Pengecualian. Cukai, tolak pelepasan. San cukai. Okey, so ni formula dia. Formula ni pelajar kena ingat lah. Kena ingat tidak diberi semasa periksa. Okey, so pendapatan cukai, pendapatan bulanan, tolak pengecualian cukai, ada tolak, yang ni pelepasan cukai. So jawapan dia ialah C lah. Ni bukan jumlah pendapatan bulanan ni. Ni sebenarnya tahunan. Okey, so cikgu tak sure ada correction ke tak kat sini. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, cikgu besar semula. Okey, soalan yang ke-10. Soalan ke-10 ni nisbah lah. Okey, so kita tengok GH23. G nisbah H. 2 nisbah 3. Seterusnya cikgu masukkan lagi satu. Okey, dekat sini GHI. So, HI kita ada 57. Okey, so kita tengok nisbah dia. Nisbah G kepada H kepada I dekat sini. Okey, so dekat sini kalau kita tengok, kalau tengah-tengah ni ialah 15 semua Pelajar tengok kat sini. So, yang ni 15 lah. Okey, macam mana jadi 15? 3 ni darab dengan 5 lah. Yang ni pun darab dengan 5. So, 10. Okey, macam mana 5 jadi 15? 5 darab 3. 7 darab 3. 20. 21. So, ni jawapan dia. Ada tak? Ada. Jawapan dia ialah C. Antara berikut, pasangan yang manakah mempunyai sebutan serupa? Okey, so yang mana sebutan serupa? Okey, first kali kita tengok 12A dengan 4BA. So, ini tak serupa Satu ada A, satu ada B. Okey, soalan 11B. Yang ni ada P, yang ni ada P. Okey, so jawapan dia ialah B Okey, kenapa C tak sama? So, 6 per S ni ialah 6S negatif 1. Okey, ataupun 10.1S. So, sebutan dia tak sama. Okey, yang ni pun sama juga. 1X kuasa 2. 1 ialah X. So, tak sama. So, jawapan dia ialah B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 12. Antara berikut yang manakah mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, so graf yang mana? Ada dua pemboleh ubah. So, kita tengok graf. Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey, so antara 4 ni lah. Okey, first kali pelajar kena tahu garis lurus ni. Okey, kalau macam ni, contoh macam ni cikgu bagi 4. So, persamaan dia cikgu akan tulis Y sama dengan 4. So, yang ni ialah satu pemboleh ubah. Ada Y saja. Yang ni pun sama kalau 4. So, cikgu akan tulis X sama dengan 4. So, jawapan dia 2 dan 3 ni bukan. Okey, jadi yang tinggal 1 dan 4. So, jawapan dia ialah
ialah B. Okey, settle soalan yang ke-12. Okey, kita pergi kepada soalan yang 13. Okey, gambar nombor di bawah mewakili penyelesaian bagi ketaksamaan. Okey, antara berikut yang manakah memenuhi penyelesaian bagi ketaksamaan di atas. Okey, dekat sini pelajar take note. Okey, so dekat sini dia ada solid dekat sini Bila solid, so dia belah kanan, so lebih besar lah. So, kalau cikgu tulis X lebih besar atau sama dengan 4. So, kalau lagi satu, dia ada pattern macam ni. 4, so kosong, yang whole dekat sini Okey, yang kosong lah. Kalau kosong, kita akan tulis X lebih besar daripada 4. Okey, jadi untuk soalan ni, yang manakah memenuhi penyelesaian ketaksamaan? So, antara A, B, C dan D lah. Okey, so dekat sini pelajar kena jawablah try and error satu-satu. Okey, kalau cikgu akan minta pelajar tekan kalkulator lah. Okey, so kita kira manual dululah. Kita kira manual So dekat sini kita ada X, dekat sini pun ada X. So X tolak 16 lebih besar atau sama dengan 2X tolak 20. So X, cikgu nak letak dekat X lah. So X kat sini akan tolak. So kat sini tolak 16. 20 bawa pergi sebelah. So tambah 20. Lebih besar atau sama dengan 2X tolak X. So dekat sini cikgu akan dapat 4. Okey, so lebih besar 2X tolak X ialah X. So yang ni sama tak dengan yang atas? Tak sama. Kalau kita terbalikkan dia tak sama. Terbalikkan dia lebih kecil atau sama dengan 4. So A ni bukan jawapan dia. Okey, settle. Kita pergi kepada B. Okey, B, X tambah dengan 18 lebih besar atau sama dengan 3X tambah 10. So X letak dekat X lah. So 18, 10 bawa pergi sebelah. So tolak 10. Okey, lebih besar daripada 3X. X bawa pergi sebelah, tolak X. So yang kita akan dapat 8. Lebih besar atau sama dengan 2X. Okey, so dekat sini kita dapat jawapan lah. Bermakna X ni 8 bahagi 2. So dapat 4. Okey, so dapat 4. Okey, so ni pun sama macam kat atas tadi 4 lebih besar atau sama dengan X. So jawapan B pun bukan Okey, kita cuba yang C pula. Okey, yang C dekat sini. C 2X tolak 4 lebih besar atau sama dengan X. Okey, so dekat sini kalau cikgu nak selesaikan X, cikgu bawa pergi sebelah lah. Okey, cikgu bawa pergi sebelah. So 2X tolak X. Okey, lebih besar atau sama dengan 4. Bawa pergi sebelah. So kita dapat 4. So X lebih besar atau sama dengan 4. So jawapan dia ialah C ni, 13. Okey, so settle soalan 13. Okey, kita pergi pada soalan 14. Faktorkan selengkapnya. So dia minta kita faktorkan. Okey, ada certain pelajar dia akan cubalah kembangkan, expand, dapat jawapan ataupun cara yang paling mudah kita faktorkan dia dululah. Kita keluarkan 2. So yang tinggal 9X kuasa 2 tolak 1. Okey, so dekat sini 9 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna So kalau cikgu buat 9 tu 3 kuasa 2, X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Pelajar perasan semua kuasa 2 kat sini. Bila semua kuasa 2, jawapan dia 1 positif, 1 negatif 3X tambah 1. So 2 dekat depan lah. So jawapan dia ialah C. Okey, dekat sini pelajar kena clear. Okey, contoh lagi cikgu tunjuk. Katalah 25 X kuasa 2. Okey, tambah 36. Contoh macam ni. Okey, 25 ialah 5 kuasa 2. X kuasa 2. Tambah dengan 36. 6 kuasa 2. So, semua kuasa 2. So, jadi jawapan dia 1 positif, 1 negatif. Pelajar take note yang tu.
Okey, so settle. Untuk soalan 14. Okey, soalan 15. Okey, Ahmad membeli 10 biji apel dan 5 biji buah naga. Okey, harga sebiji apel dan sebiji naga ialah X dan RMX. Ahmad membayar jumlah Z. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, ini mudah ya, persamaan linear. So, 10X. Okey, tambah dengan X ni apple kan. 5Y. So, 5Y sama dengan Z. Okey, dia bayar dengan jumlah Z lah. So, dekat ni dia nak Y dalam sebutan X dan Z. So, Y tinggal dekat depan. Sama dengan, okey, 10 bawa pergi sebelah. So, kita akan dapat Z tolak 10X. Okey, so Y sama dengan Z per 5 tolak dengan 10 per 5 X. Okey, so dekat sini kita selesaikan. Z per 5 ni sebenarnya 1 per 5 Z ni. Okey, tolak dengan 10 bahagi 5 dapat 2. 2X. So, yang mana jawapan dia dekat sini? Okey, so jawapan dia ialah B. Okey, settle soalan yang ke-15. Okey, kita pergi kepada soalan 16. Okey, soalan 16. Diberi titik A 2 unit ke kiri dari paksi daripada paksi Y. So, ni paksi Y. Okey, cikgu lukislah. Dia 2 unit ke kiri. 1, 2. Okey. Dan 3 unit ke atas pada paksi X. 3 unit. 1, 2, 3. Okey, ni ialah titik A. Okey, so titik A ni koordinat dia negatif 2, 3. Okey, seterusnya, manakala titik B 10 unit ke kanan dari paksi Y dan 2 unit ke bawah daripada paksi X. Hitung jarak AB. Okey. Semula dekat sini titik B 10 unit ke kanan daripada paksi Y. Okey, 10 unit 10 lah. Tu 2, 3, 4 dan seterusnya lah sampai 10. Okey, dan dari paksi Y dan 2 unit ke bawah daripada paksi X. So, 1, 2. So, koordinat B ni ialah 10, negatif 2. Okey, seterusnya kita tengok. Hitung jarak AB. Okey, so bila pelajar jarak AB ni, pelajar boleh guna formula jarak yang diberilah. Okey, ataupun pelajar boleh guna teorem Pythagoras lah kalau dia nak jarak. Okey, kalau cikgu buat teorem Pythagoras, so 10 kat sini, 2 kat sini. Bermakna kat sini 12 lah. Okey, so kat sini 2, kat atas ni 5. So 5. Okey, kat sini 3, kat sini 2, 5 So teorem Pythagoras paling mudah 5, 12. Hipotenus dia mesti 13 lah. Okey, ataupun kalau kita tengok skema jawapan dekat sini, dia ialah kalau hipotenus kuasa 2, okey, sama dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So, kita akan dapat 25 tambah dengan 144. So, kuasa 2 bawa pergi sebelah. So, ada jadi punca 169. Okey, jawapan dia ialah D. Settle soalan 16. Okey, kita pergi kepada soalan 17. Okey, biasanya soalan 17 ni soalan graf fungsi dekat sini Okey, jadual 2 menunjukkan nilai pemoleh ubah X dan Y bagi fungsi. Dia bagi satu fungsi kuadratik dekat sini lah. Okey, hitung nilai bagi 2M tolak P. Okey, kalau soalan macam ni, graf fungsi ni, kita boleh tekan kalkulator. Okey, so cikgu tunjuk tekan kalkulator. Okey, Y, alpha Y. Sama dengan ni, alpha soft. Okey, X, alpha X kuasa 2 kat situ. Okey, tolak dengan 2 alpha X. Okey, tolak
tolak 8. So, dah settle sama macam ni, kita tekan calculate. Okey, so cikgu tekan. Masuk nilai X, negatif 3. So, negatif 3. So, kita akan dapat jawapan dia 7. So, dekat sini ialah 7. Okey, dan seterusnya. Okey, cikgu tekan calculate lagi sekali. Masukkan nilai X tu kosong. So, kita akan dapat jawapan dia negatif 8. Okey, settle. Nilai ni settle. So, 2M maksudnya 2 darab dengan 7. Tolak dengan, ni tolak 8 Tolak 8. So, 14 tambah dengan 8. So, kita akan dapat 22. Okey, ada jawapan tak? Ada. Jawapan dia ialah D. Okey, settle soalan 17. Okey, soalan 18. Rajah 2 menunjukkan graf laju masa. Okey, so kita ada graf laju melawan masa pergerakan suatu zarah dalam masa 20 saat. Okey, untuk tempoh 20 saat. Okey, seterusnya kita tengok hitung beza pecutan maksimum. Okey, dan pecutan maksimum. Okey, first kali pelajar, okey, take note dulu graf laju masa. So, kalau laju masa macam ni laju, yang ni masa. So, kecerunan ni menunjukkan pecutan. Pelajar take note. Okey, bila jumpa soalan macam ni. Pecutan sama dengan, okey, ambil yang atas. Laju bahagi dengan masa. Okey, laju bahagi dengan masa. So, dekat sini kita tengok beza pecutan. Jadi, kena cari pecutan lah. 1, ada 2, ada 3 pecutan dekat sini. Okey, so kita cari satu-satu. Kita cari kat sini kecerunan. Kecerunan pelajar tahu M sama dengan Y per dengan X. So, Y dia berapa? 30. X dia berapa? 2. So, kita dapat 15. Ini pecutan yang pertama, 15. Okey, pecutan yang kedua kat sini. Kita cari. So, kita tahu M sama dengan Y per dengan X. So, Y dia berapa kat sini? 30. X dia berapa dekat sini? 3. 2 hingga 5 ni 3. 30 bahagi dengan 3, kita dapat 10. So, dekat sini ialah 10. Okey, seterusnya cari pecutan dekat sini pula. So, pecutan dekat sini M sama dengan Y per dengan X. So, Y tinggi kat sini berapa? 40. X kat sini berapa? 8. Okey, 40 bahagi dengan 8 dapat 5. Okey, seterusnya soalan dia nak pecutan, beza pecutan maksimum. Maksimum pecutan paling tinggi lah 15. Tolak pecutan minimum paling sikit sekali 5 kat sini. 15 bahagi 5 dapat 10. So, jawapan dia ialah C. Okey, so clear soalan 18. Kita pergi kepada soalan 19. Okey, diberi 2X per 5 tolak Y per 4 sama dengan 1. Adalah persamaan garis lurus, tentukan pintasan Y. So, dia nak pintasan Y dan kecerunan. Okey, first kali kita selesaikan persamaan tu dululah. Okey, selesaikan persamaan. So, cikgu tulis kat sini 2X per 5 tolak dengan Y per 4 sama dengan 1. Okey, kita nak tinggalkan Y dekat sini Okey, kita selesaikan satu-satu. Okey, cikgu alih 4 dulu. Okey, 4 mana jiran dia? 1, 2. So, 4 kali 2, 8X per 5 tolak Y sama dengan 4. Okey, seterusnya. Cikgu nak alihkan 5. So, 5 bagi pada jiran dia 1, 2. So, negatif 5Y kat sini. So, yang ni yang tinggal 8X Okey, sama dengan 5 dalam 4, 20. So, negatif 5Y, 8 bawa pergi sebelah. Negatif 8X, okey, tambah dengan 20. So, Y sama dengan negatif 8
per dengan negatif 5. X tambah 20 per dengan negatif 5. So, kita akan dapat kat sini. Yang ni kita potong lah. Okey, 20 bahagi dengan 5 dapat negatif 4. So, C dia ialah negatif 4. So, jawapan dia antara A dengan B. So, negatif tak ada. So, jawapan dia ialah A. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir untuk hari ini. Soalan terakhir ni soalan ubahan. Okey. Diberi bahawa R berubah secara songsang. Okey. So, R berubah secara songsang dengan punca kuasa 3S. Punca kuasa 3S. Okey, so dekat sini ni berudu jadi katak. So, R sama dengan K. Cikgu letak K ke atas terus lah, senang. Okey, punca kuasa 3S. Cari K dulu. So, R dia dah bagi 4. Sama dengan K punca kuasa 3, 27. So, kita tahu punca kuasa 3, kita boleh tekan kalkulator lah. So, kita dapat 3. Okey, 4K per 3. 3 dak sebelah. So, K sama dengan 12. Okey, K ni masuk dalam persamaan. Okey, so kita akan dapat R sama dengan 12 per punca kuasa 3S. Okey, so jawapan dia ialah D. Okey, kita tengok soalan. Antara berikut yang manakah huraian? Okey, huraian yang paling tepat dengan model matematik. So, dekat sini kita ada model matematik. Okey, so yang mana satu huraian dia yang sesuai? Okey, kita tengok buku teks sekejap. Okey, bab 8 ni ialah permodelan matematik. So, pelajar mesti boleh beza apa dia permodelan matematik, apa dia model matematik. Okey, permodelan ni proses membina model matematik. Nama dia permodelan. So, kalau model matematik, so cikgu highlight kat sini, perwakilan dia bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman kualitatif dan kuantitatif bagi masalah dunia sebenar. So, kalau model matematik ni dia ada point dia, kualitatif, kuantitatif, masalah dunia sebenar. Okey, so kita tengok jawapan dia. So, kalau cikgu tengok dekat sini, yang ni pemahaman. Yang kedua ni dia ada point dia kat sini. Okey, model matematik ni dia ada point dia kat sini. Memperoleh pemahaman kualitatif dan kuantitatif. Okey, bagi masalah sebenar. Okey, serta meramal pelakuan masa hadapan. So, jawapan dia ialah B. Okey, untuk soalan permodelan matematik ni, okey, just pelajar tahu komponen dia lah. Okey, so pelajar take note dekat sini. Okey, mengenal pasti, definisi masalah, andaian, aplikasi, menentu, sahkan dan mentaksir masalah, memunikan model matematik dan melaporkan dapatan. Yang ni komponen permodelan matematik. So, pelajar kena hafal 6 proses ni. Okey, settle soalan 21. Okey, kita pergi kepada soalan 22. Okey, kita tengok soalan 22. Okey, rajah 3 menunjukkan dua garis lari RST dan UVW. RST, UVW. Okey. So, kita tengok soalan. Cari nilai X. So, dia nak cari nilai X kat sini. Okey, so macam mana kita nak cari nilai X? Okey, pelajar, kalau garis lurus macam ni. Dikata garis lurus ni selari. Okey, paralel lah selari. So, selari ni sama lah. Okey, so dekat sini kita tengok ada tak sudut zigzag kat sini? So, kalau cikgu kerat 2 kat sini senang. Cikgu nak cari sudut zigzag, cikgu kerat 2 kat sini Okey, so kalau cikgu highlight dekat sini, ni sudut zigzag. Okey, so cikgu nak point dekat sini dulu. Okey, sama dengan sudut dekat sini. So, kita tekan kalkulator. Okey, so 180 tolak dengan 118. Okey, point yang pertama dulu. So, kat sini 62.
So dekat sini pun 62. Ni poin yang pertama lah. Okey, so sekarang ni kita tengok dekat sini ada zigzag tak? Ada zigzag lagi satu. So cikgu guna yang ni, ni ni zigzag lagi satu. Okey, terus cikgu dapat X. So sudut dekat sini. Okey, pelajar tengok dekat sini. Garis lurus ni, cikgu padam dulu. Okey, so kat sini 260 bermakna kat sini ialah 100 lah. So 100 tolak dengan 62. Okey, so 100 tolak dengan 62. So kita dapat sudut dekat sini 38. So zigzag dekat sini So 38. Okey, settle soalan 22. Kita pergi kepada soalan 23. Soalan 23 ni gambar lelayang Rajah menunjukkan sebuah taman batoni berbentuk lelayang. Okey, panjang BD 720. Okey, BD. Okey, senang dekat 2 dekat sini dah. Okey, 720. Okey, dan kawasan Belorek seluas 35%. So kawasan Belorek ni 35%. Okey, daripada taman digunakan untuk menanam pokok herba. Okey, kita tengok soalan. Okey, jika luas kawasan Belorek, so luas kawasan Belorek ni kat sini 31,500. Hitung dalam meter panjang AC. Okey, senang soalan ni Dan nak cari panjang AC. So macam mana kita nak cari panjang AC tu? Okey, first kali dia dah bagi luas kawasan Belorek ni 31,500 ni 35% Okey, jadi sekarang ni kita nak cari luas keseluruhan dululah. Okey, luas keseluruhan. So cikgu andaikanlah 35% per 100 darab dengan nilai X. Okey, sama dengan 31,500. So X ni kita andaikan luas sebenar luas sebenar. Yang ni pelajar kena mahir lah. Okey, just kita tekan kalkulator. So cikgu cuba tekan kalkulator dulu. 35 darab X, 35X lah. Okey, 35 alpha X. Okey, per dengan 100. Okey, sama dengan ni alpha soft. Okey, kenapa jadi macam ni semula 35. Okey, 35 darab X, 35X. Ataupun 35 per 100 pun boleh. Okey, apa ni? 35 per 100. Minta maaf pelajar Okey, darab dengan alpha X. Darab X Okey, alpha soft sama dengan 31500. Okey, kat sini kita tekan shift soft, shift soft. So kita akan dapat 90,000. So X ni 90,000. Okey, ni luas sebenar dia lah. Luas sebenar lelayang. Okey, untuk formula lelayang. Okey, lelayang ni ada formula dia So kita tengok formula dia. Okey, so dekat sini ni formula SPM yang dibekalkan lah. Okey, luas lelayang sama dengan 1/2 darab dengan hasil darab panjang 2 perpenjuru. Okey. So cikgu tulis formula dulu. 1/2 darab luas lelayang sama dengan 1/2 darab 2 perpenjuru AC. Okey, darab dengan BD. BD ni 720. Okey, luas lelayang ni kita gantilah. 90,000 ni. 90,000. Okey, cikgu salin balik. 1/2 darab AC darab 720. Okey, just tekan kalkulator saja. Pelajar akan dapat jawapan lah. Okey, so pelajar boleh cuba. Okey, so kita tekan kalkulator. 90,000. 1, 2, 3. Alpha soft. Okey, 1/2. Okey, AC ni kita andaikan X lah. Darab dengan alpha X. Darab dengan 720. Okey, so dah masuk semua. Shift soft, shift soft. Okey, 250. Ada tak jawapan dia? Okey, so jawapan dia ialah D. Okey, ingat pelajar kalau satu pun boleh ubah saja boleh tekan kalkulator Okey, seterusnya 24. Okey, antara penyataan
berikut yang manakah benar? Okey. Okey, kita tengok sudut pedalaman bagi sebuah heksagon ialah 120. Okey, sudut pedalaman ni senang Okey, first kali pelajar kena tahulah heksagon ni berapa? Heksagon ni 6 sisi. So 6 tolak dengan 2 darab dengan 180. So kita akan dapat 720 lah. Okey, so kalau 6 sisi 720 bagi dengan 6. So kita dapat tak sudut pedalaman dia? So kita kira sama-sama. 720 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 120. So statement ni ialah benar. Ni betul Okey, so jawapan dia ialah A lah. Okey, sudut keluaran bagi nanagon. Nanagon ni 9 sisi. Kalau tak silap cikgu nanagon. Okey, so 9 tolak dengan 2. Okey, darab dengan 180. So kalau kita kira, okey, 9 tolak 2, 7. 7 bahagi 7 darab dengan 180. So kita akan dapat 1260. 1260. Okey, kita akan bahagi kepada 9 sisi lah. So kita bahagi 9. Okey, kita akan dapat 140. 140 ni sudut dalam dia. Okey, kalau soalan ni dia nak sudut keluaran. Biasanya sudut dalam bila kita buat 9 sisi macam ni contoh ni contoh cikgu 9 sisi. So sudut dalam dia ni 140. So sudut keluaran dia mesti kat sinilah. Okey, 180 tolak dengan 140. So kita akan dapat jawapannya 40. So yang ni salah lah. Okey, tu beza dia sudut pedalaman dan keluaran. Okey, settle. Seterusnya, hasil tambah sudut pedalaman suatu heptagon. Okey, heptagon pun pelajar kena tahu juga. Heptagon ni 7 sisi So, hasil tambah sudut pedalaman maksudnya 7 tolak dengan 2, 7 ke heptagon. Kita tengok sikit. Okey, so polygon sekata ni dalam buku teks tingkatan 2 tingkatan 2 muka surat 57. Okey, betul heptagon ni 7 sisi lah. 7 sisi. So kita tengok soalan. Okey, hasil tambah sudut pedalaman. So 7 tolak 2 lah. 7 tolak 2 darab dengan 180. So kita akan dapat sudut pedalaman dia. So 5 darab dengan 180. So kita akan dapat 900. So dekat sini 750. So salah lah. Okey, bilangan paksi simetri bagi sebuah oktagon. Okey, so oktagon kita tengok buku teks form 2 lagi sekali. Oktagon ni 8 sisi. Okey, biasanya pelajar kalau n dia tu 8, sisi dia 8, paksi simetri dia pun mesti 8 lah. Okey, dia akan sama. Okey, so jawapan D ni salah. So skema dia ialah A. Okey, so settle soalan 24. Okey, kita pergi kepada soalan 25. Okey, hitung nilai X. Okey, soalan macam ni senang lah. So dia nak cari nilai X. Okey, first kali kita tengok ni berapa sisi dekat sini. So berapa sisi? So 4 sisi. 4 sisi sudut pedalaman dia mesti 360 lah. Okey, so kat sini Y ada berapa? So 2Y. Okey, tambah Y 3Y. So bermakna 3Y. Okey, tambah dengan 125. Okey, tambah dengan sudut dekat sini. So cikgu andaikan dia X. Okey, X tambah dengan X sama dengan 360. Okey, so macam mana kita nak cari nilai X ni? Tak boleh pakai X kat sini Tak boleh pakai X sebab kat luar ni dah X. Okey, dia paling mudah sekali Okey, bila kita ada satu bulatan, kita ada diameter kat sini. So bila ada segi empat macam ni hasil tambah sudut setentang macam ni 100, 180. Okey, so dekat sini boleh cari tak Y dia? Okey, boleh So 2Y ni sama dengan sudut setentang kat sini. So 2Y sama dengan 180. So Y sama dengan 90. So dekat sini kita tahu dah 90 kat sini.
Kita tahu 90Y dia. So kat sini, sekejap 2Y sama dengan, sorry pelajar, ya Allah. Okey. Hasil tambah sudut setentang ni. 2Y. Okey, tambah dengan, katalah kat sini Z. Tambah Z mesti 180. So dekat sini kita tak boleh cari, tapi kita boleh cari kat sini. Okey, maksudnya 125 tambah Y sama dengan 180. So Y sama dengan 180 tolak 125. So kita dapat, kita cari Y dulu. Okey, so 180 tolak dengan 125. So kita akan dapat 55. So Y dekat sini 55 lah. Okey, kat sini 110. Sebab 2Y. So boleh cari Z 360. So cikgu cari 360 tolak dengan 55 tolak dengan 110. Okey, tolak dengan 125. So kita akan dapat dekat sini 70. So Z ni 70. So kalau kat sini 70 ni garis lurus 180 tolak. Okey, seterusnya kita cari nilai X. So ni satu garis lurus. Okey, 180 tolak dengan nilai Z yang kita dapat ni 70. So kita dapat 110. Okey, settle soalan 25. Kita pergi kepada soalan 26. Okey. Rajah 6 menunjukkan sebuah pepejal terdiri daripada gabungan sebuah silinder dan sebuah kon. Okey, tinggi silinder tersebut adalah sama dengan jejari. Okey, jadi tinggi dia sama dengan jejari dia kat sini lah. J dia. Okey, tinggi dia sama dengan jejari Okey. Manakala sending kon tersebut ada 2 kali ganda jejari. So tinggi sending ni 2 kali jejari, 2J lah. Okey. Soalannya, hitung jejari. Kita nak cari J dalam silinder itu jika jumlah luas permukaan gabungan pepejal tersebut adalah suku daripada isi padu silinder. So bermakna kon tambah dengan silinder. Okey, sama dengan suku Okey, 1/4 isi padu silinder. So isi padu silinder kita tahu isi padu silinder. Okey, pi J kuasa 2 T. So pi J kuasa 2 T. Okey, so yang ni 2 ni ialah luas lah. So luas, sebab dia kata luas. So bila luas kita rujuk formula. Okey, so cikgu rujuk formula dulu. So yang ni ialah luas kon. Pi J kuasa 2 tambah pi JS. Okey, so cikgu tulis dulu. Pi J kuasa 2 tambah dengan pi JS. So pi JS. Okey, tambah dengan silinder. So silinder, kita tengok luas silinder. Luas permukaan silinder yang ni lah. Okey, 2 pi J kuasa 2T. 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi JT. Okey. So, cikgu tukar sikit warna. 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi JT. 2 pi JT. Okey. Sama dengan yang ni lah. Okey. So, panjang ni. Okey, cikgu kira kat sini. So, cikgu tulis yang baru lah dekat bawah, senang. Okey, cikgu tulis yang baru Okey, cikgu salin balik yang atas tadi. So, sekarang ni luas permukaan. So, bila digabung, so kita tak ambil luas kat sini Luas ni kita tak ambil ni, yang ni. 2 pi J kuasa 2 ni, yang ni kita tak ambil. Okey, dia trik pelajar dekat situ je. So, kita ambil yang ada dekat sini sajalah. So, kalau cikgu tulis balik dekat sini, pi J kuasa 2
tambah dengan pi j. So, sending ni tadi 2J ya. So, cikgu tulis kat sini 2J tambah dengan 2 pi J. Tinggi dia ialah J lah. Okey, so cikgu tulis balik 1/4 pi J kuasa 2. Tinggi ni ialah J lah. Okey, so seterusnya kita selesaikan dia lah. Okey, kalau kat sini pi J kuasa 2 tambah dengan pi J darab dengan 2J. So, pi J kuasa 2. Bukan pi J kuasa 2 ni, 2 pi J ni. Maaf pelajar. So, 2 pi J kuasa 2. So, tambah dengan 2 pi J kuasa 2 sama dengan 1/4. Okey, pi J kuasa 3 lah. Okey, so dekat sini settle Seterusnya. Okey, so dekat sini kita selesaikan dia lah. Okey, so kalau cikgu selesaikan dia, kalau cikgu tambah ni semua kuasa 2 ni. So, akan dapat 5 pi J kuasa 2. Sama dengan 1/4 pi J kuasa 3. So, dekat sini boleh selesai lah. Okey, 4 bawa naik atas akan jadi 20 pi J kuasa 2. Sama dengan pi J kuasa 3. So, dekat sini kan pi kan kita buang. So, J bawa pergi sebelah. So, akan tinggal J lah. J dia ialah 20. Okey, so settle untuk soalan ni agak panjang So, tapi pelajar boleh jawab soalan ni sebenarnya ni. Okey, seterusnya soalan 27. Okey, rajah 7 menunjukkan suatu satah kartis. So, ni satah kartis lah. Titik S, okey, S ada prime dekat atas ni Okey, ni biasa merujuk pada image lah. Okey, bagi titik S di bawah suatu putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik -1, -1. So, titik kat sini. Okey, so sekarang ni bagi titik S. Sekarang ni kita kena carilah S dia. 90 darjah lawan arah jam. So, sekarang ni kalau kita tengok garis kat sini kalau kita buat garis 90 darjah tu dia akan jadi macam ni. So, kalau cikgu buat 90 darjah dia akan jadi macam ni lah. Okey, macam ni. Ni 90 darjah dia kalau straight lah. Okey, so sekarang ni pelajar kena take note untuk soalan ni macam mana objek jadi image. So, sekarang ni dia kata putaran lawan arah jam. So, lawan arah jam dia mesti macam ni lah. Lawan arah jam. Bermakna S dia ni duduk dekat atas ni. So, kalau kat sini 3 petak, kat sini 3 petak. So, kita dapat titik kat sini. Ni ialah titik S. Okey, so sekarang ni dia pusing macam ni. Lawan arah jam. Okey, seterusnya. S ialah image bagi titik R di bawah pantulan paksi Y. So, kalau pantulan paksi Y, so cikgu buat ni pantulan paksi Y. So, dia pantul ke sebelah. So, kita akan dapat jawapan dia dekat sini. Jawapan dia ialah 2, 3. 2, 3 Ni 3 titik ni. So, garis cikgu tak tepat ni. So, sepatutnya kat sini Okey. So, cikgu lukis balik. So, 3 petak. So, dekat sini ni. Ni 3 petak, ni 3 petak. So, kat sini dia pantul. So, baru kita dapat jawapan dia. So, jawapan dia ialah 2, 2. Okey, so 2, 2. Ni jawapan dia Yang ni salah Yang ni kalau dia pantul kat sini lah. Okey, so settle soalan 27. Okey, kita pergi pada soalan 28. Okey, rajah 8 menunjukkan segi 4P yang merupakan lukisan berskala. So, P ni ialah lukisan berskala. Okey. Bagi segi 4 sama Q. Bermakna yang ni ialah image. Sekejap Lukisan berskala. Okey. So, yang ni ialah image. Yang ni ialah objek. So, nyatakan skala dia. So, skala kita tahu image. Okey, nisbah kepada objek. So, image dia berapa? 10.5. Objek dia berapa? 3.5.
5. So, yang ni mesti jadikan dia 1 image dia. So, image dia ni kita bahagi 10.5 lah. Yang ni pun bahagi 10.5. So, kita akan dapat 1 nisbah 1/3. So, jawapan dia ialah A. Okey, settle 28. Okey, kita pergi kepada soalan 29. Rajah 9 menunjukkan segitiga bersudut tegak JKM dan KLM ialah suatu garis lurus. Okey, diberi sin theta 8/17. KL nisbah KM ialah 3/5. Hitung tangent. Okey, so sekarang ni kita take note dekat sini. Dia bagi pada kita sin. So, formula sin, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, so sin sama dengan sin theta ni sama dengan tentangan per hipotenus. So 8/17 lah. So tentangan dekat sini kita tahu 8. So hipotenus dia dekat sini 17. Okey, 8/17. Okey, dia bagi KL. So KL 3 nisbah dengan KM. So KM ni panjang ni lah. Ni ialah 5. Okey, soalan dia cari tangent theta. Okey, first kali pelajar kena tahu teorem Pythagoras. Okey, so kalau kita kira teorem Pythagoras kat sini, hipotenus ni 17 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2 sama dengan panjang dekat sini lah X kuasa 2. So kalau kita puncakan dia, kita akan dapat X dia 15. So panjang ni ialah 15. Okey, so kalau ni 3, ni 2 nisbah dia sebab ada 5. So macam mana 3 jadi 15? So 3 darab 5 lah. Okey, ataupun dia macam ni. Panjang ni ialah 5. Okey, pengiraan kita dapat 15. So 5 darab 3. So 3 darab 3 lah kat sini. So cikgu betulkan sikit. So 3 darab 3 kat sini 9. Kat sini 2 darab 3, kat sini 6. Okey, so panjang dia dapat 15. Betul Soalan dia nak tangent. So tangent kita tahu. Tangent theta. Dekat sini dia dekat luar Pelajar tengok dekat sini. Tangent tu dia duduk dekat luar. So kalau kita cari belah dalam, mesti kita tambah negatif. So mesti tambah negatif. Tangent tentangan per sebelahan. So 8/9. So ada tak jawapan negatif 8/9? Okey, so jawapan dia ialah B. Okey, dan kita pergi kepada soalan yang terakhir lah. Soalan 30, nyatakan bilangan garis tangent pada bulatan tersebut. So tangent ni garis yang memotong pada sisi bulatan lah. 1, 2, 3. So yang ni bukan tangent So jawapan dia ialah 3. Pergi kepada soalan 31. Okey, rajah 11 menunjukkan sebuah segi 4 selari RSTU. Okey, so kita ada dekat sini segi 4 selari RSTU. Okey, Z ialah titik bergerak. Okey, yang jaraknya sentiasa sama. Okey, dengan garis RS dan ST. Okey, so dekat sini kita ada RS. So dekat sini kita ada, so cikgu tulis RS dengan ST. Okey, antara berikut manakah mewakili locus Z? Okey, first kali pelajar locus Z. Okey, pelajar kena tahulah ada 5 jenis locus ni. Ada 5 bentuk. Okey, cikgu highlight dekat sini bentuk yang pertama. So kalau kita ada satu titik macam ni, so locus dia mesti berbentuk bulatan. Ni yang pertama. Okey, yang kedua, kalau kita ada 2 titik, locus dia mesti ada garis renjang macam ni. Okey, yang ketiga, kalau kita ada satu garis macam ni. Okey, so locus dia mesti di kiri kanan. So cikgu highlight dekat sini. Okey, locus dia mesti kiri kanan. Ni yang ketiga. Okey, yang keempat. Okey, kalau ada 2 garis lari macam ni. Okey, locus dia mesti di tengah-tengah. So cikgu highlight kat sini. Locus dia mesti di tengah-tengah. Okey, ni yang keempat. Okey, yang kelima, kalau ada 2 perpenjuru macam ni. Okey, so locus dia mesti di tengah-tengah. Ni locus dia.
Okey, untuk soalan macam ni. Okey, kita nampak garis ni, garis dua berpenjuru. So, locus dia mesti di tengah-tengah macam ni. Mesti garis lurus SU. So, garis lurus US lah jawapan dia. So, jawapan dia ialah B. Mudah je. Okey, pelajar take note untuk 5 jenis locus. Okey, settle soalan 31. Kita pergi kepada soalan 32. Okey, soalan 32. Antara poligon berikut yang manakah digunakan untuk membentuk teselasi? Okey, so dekat sini soalan teselasi. So, teselasi ni pelajar kena tahulah apa dia teselasi. Okey, so cikgu tunjuk sikit. Teselasi ialah pola bagi bentuk berulang. Okey, yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okey, teselasi ni pola lah, bentuk yang berulang. Okey, kita tengok beberapa contoh teselasi. So, ni teselasi dia ialah bentuk segitiga lah. Teselasi terdiri daripada segitiga sama. Ni teselasi lah. Okey, bentuk yang berulang memenuhi ruang, tak ada ruang kosong. Okey, contoh dia macam ni lah. Okey, seterusnya kita ada contoh teselasi yang kedua, rhombus lah. So, rhombus ni teselasi. Ni bentuk rhombus. Okey, so pelajar highlight dekat situ. Okey, seterusnya ni contoh teselasi juga, gabungan oktagon dan segi empat. So, ni oktagon dan dia ada segi empat. Okey, teselasi ni terdiri daripada gabungan. Okey, pelajar take note dekat sini teselasi. Okey, ni contoh dalam buku teks lah. Okey, beberapa bentuk. Okey, so dekat situ cikgu highlight teselasi. Okey, jadi dekat sini kita tengoklah. Kalau heptagon berapa sisi? 7 sisi. So, bukan teselasi. So, yang teselasi ialah segitiga sama sisi. So, segitiga macam ni lah. Kalau kita susun dia. Okey, dia segitiga dia macam ni lah. Kalau heptagon takkan dapat. Pentagon 5 sisi pun takkan dapat. Okey, segitiga sama kaki pun takkan dapat. Jadi, berikut manakah digunakan untuk membentuk satu teselasi? Segitiga sama sisi. Okey, settle soalan 32. Kita pergi kepada soalan 33. Okey, rajah 12 menunjukkan titik R. So, titik R ditandakan pada suatu satah kartis. Hitung nilai theta. So, dia nak nilai theta dekat sini. Okey, maksudnya dia nak nilai theta kat sini lah. Okey, so sekarang ni paling mudah sekali kita cari sudut kat dalam lah. Okey, ni ialah X, yang ni ialah Y. So, kalau cikgu lukis balik gambar segitiga dia akan jadi macam ni ya. Okey, ni theta. Okey, kita cari belah dalam. So, X dia 0.83, Y dia negatif 0.75. Okey, so boleh cari tak sudut sini? Boleh. So, kita guna formula tu lah. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, so kita guna tangent lah. Tangent tentangan persebelahan. So, tangent theta sama dengan tentangan dia negatif 0.75 bahagi dengan sebelahan 0.83. So, nak cari theta, tangent buat pergi sebelah. So, akan jadi tangent inverse. Okey, negatif 0.75 bahagi dengan 0.83. So, kita just tekan kalkulator lah. Okey, so cikgu tekan kalkulator. 0.75 bahagi dengan 0.83. So, kita akan dapat 0.90 lah. Okey, shift tangent. Okey, shift tangent, jawapan kita tadi. So, tekan sama dengan, so kita akan dapat macam ni lah. Sudut dia 42. Okey, so sudut dekat sini kita dapat 42. Okey, jadi soalan ni nak cari theta kat sini. Jadi, 360 tolak dengan 42 point berapa ni? 42.10. Okey, so kita just tolak je lah. 360 tolak dengan jawapan kita tadi. So, kita akan dapat 317.89. So, dekat sini kalau nak tepat kita tekan darjah dekat sini dan minit.
So 317 darjah 53. Yang ni 5 Jadi bawa naik atas, so 54. So jawapan dia ialah C. Mudah je soalan 33. Okey, kita pergi kepada soalan 34. Okey, soalan 34 ni kita tengok. Jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. Nyatakan kontrapositif. Okey, bagi penyataan tersebut. Okey, yang ni pelajar take note formula I, as. Okey, I implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Songsangan ambil daripada implikasi, kontrapositif ambil daripada akas. So, dekat sini dia dah bagi penyataan ni ialah implikasi. So, kalau kita nak cari kontrapositif, ambil daripada akas. Akas kita terbalikkan dia So, jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Kalau kontrapositif, nafikan dia. Maksudnya, jika X tambah 1 tak sama dengan 6, maka X tak sama dengan 5. So, ada tak jawapan dia kat sini? Okey, ada. Jawapan dia B. Mudah je. Okey, seterusnya soalan 35. Okey, diberi set L faktor bagi 16. So, faktor bagi 16. 1 darab 16. 2 darab 8. 4 darab 4. So, semua nombor ni ialah nombor faktor bagi 16. So, cikgu tulis balik. Okey, faktor dia 1, 2, 4, 8, 16. Okey, seterusnya. M kuasa 2 sempurna kurang daripada 30. Kuasa 2 sempurna. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. Okey, 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36. So, 36 tak termasuk sebab dia kurang daripada 30. So, ni ialah nombor dia. Okey, soalan ni dia nak L bersilang dengan M. Bersilang ni nombor yang sama lah. Mana sama? 1, 4 dan 16. 1, 4, 16. Okey, ni ialah jawapan dia. So, settle soalan 35. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. 36. Okey, satu graf tak terarah yang lengkap akan dibentuk berdasarkan maklumat di bawah. So, dekat sini dia ada 5 bucu P, Q, R, S, T. Okey, graf mana mewakili statement dekat atas tu. So, kita tengok dulu. P, Q, R, S, T. Semua P, Q, R, S, T. Okey, so kita tengok out dia dulu. Dekat P ni. Out dia ada 4. So, 1, 2. Kalau gelung 3, patah balik 4. So, P ni betul. Statement yang pertama ni betul. B pun betul. D pun betul. Yang ni salah lah. Sebab P kat sini ada 3 saja. So, C automatik salah. Okey, seterusnya kita tengok dekat Q. Q out dia ada 2. 1, 2 betul. 1, 2 betul. Q dekat sini pun 1, 2 betul. So, 3, 3 betul. Okey, seterusnya dekat R ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kat sini R ni 4. So, yang ni salah lah. 1, 2, 3, 4 Okey. So, antara A dengan B. So, R dia settle. S dia ada 4. So, S kat sini ada 4 1, 2, 3. Patah balik 4. So, yang ni S dia hanya ada 2. So, jawapan dia ialah A. Okey, settle soalan 36. Kita pergi kepada soalan 37. Okey, antara berikut yang manakah benar? Okey, perbelanjaan bulanan. Okey, data kategori ni salah Mesti numerik perbelanjaan ni. Suhu pun sama juga. Okey, so jawapan ni ialah C. Tinggi murid. Tinggi murid ni data numerik. Kalau minuman kegemaran, yang ni kategori. Okey, yang ni pelajar boleh rujuk tingkatan 2 tingkatan 1 bab 12. Bab 12. Okey, so settle. 37.
Kita pergi kepada soalan 38. Okey, soalan 38. Min bagi set data 3M, 2, 14, 7 dan 2M tambah 2 ialah N. Okey, semua ni ialah N. Okey, sekiranya setiap nilai didarab dengan 3, kemudian ditolak dengan 5. Okey, min yang baru dia ialah 19. Okey, so sekarang ni setiap data yang kita ada ni, kita darab dengan 3. Bermakna 3M darab 3, 49M. Okey, tolak dengan 5. Okey, so ni data yang pertama lah. Data yang kedua, 2 darab dengan 3, 6. 6 tolak 5 dapat 1. Okey, data yang ketiga, 14. 14. So, didarab dengan 3. So, kita akan dapat 42 tolak 5. So, akan dapat 37. Okey. Seterusnya, 7 darab dengan 3, 21. 21 tolak dengan 5. So, 21 tolak dengan 5. Okey, so kita akan dapat 16. Okey, dan data yang terakhir 2M darab 3, so dapat 6M. Okey, 2 darab dengan 3, 6. 6 tolak dengan 5, so kita dapat 1. Okey, so semua ni, semua data dibahagi dengan bilangan dia lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dibahagi dengan 5. Okey, sama dengan jawapan dia 19. Okey, so kita boleh carilah. Kita boleh tekan kalkulator ataupun selesai secara manual. 9M darab tambah dengan 6M, so 15M. Okey, seterusnya cikgu selesaikan kat sini. Cikgu tekan kalkulator je lah. Okey, tolak 5. Negatif 5 tambah 1 tambah dengan 37 tambah dengan 16 tambah dengan 1. So, kita akan dapat 50. Tu tak 50 ni. Tolak 5 tambah 1 dulu. Semula kita kira semula. Rasa macam besar pula. So, cikgu selesaikan yang manual dulu. 37 yang besar dulu. 37. Okey, tambah dengan 16. Okey, logik lah. Okey, tambah dengan 1. Okey, so tambah dengan 1 tolak 5, so 50. Betul lah. Okey, bahagi dengan 5 sama dengan 19. So dekat sini boleh tekan kalkulator terus. Okey, ataupun kita selesai 5 darab 19. 5 darab dengan 19. Okey, dapat 95. So 50 bagi sebelah tolak dengan 50. So kita akan dapat 45 bahagi dengan 15. So kita akan dapat jawapan dia, M dia ialah 3. So dekat sini mana M dia 3? So jawapan dia ialah D. Okey, pelajar tekan kalkulator siswa-siswa pun akan dapat Okey, seterusnya 39. Okey, terdapat 100 biji guli dan beberapa batang lollipop dalam sebuah balang. Okey, kebarangkalian sebatang lollipop dipilih secara rawak dari balang ialah 1/5. Hitung bilangan lollipop. So, kalau lollipop ni 1/5, bermakna gula-gula ni 4/5 lah. Okey, 4/5 ni ialah 100. Okey, ataupun kita boleh guna formula kebarangkalian peristiwa A sama dengan bilangan peristiwa A bahagi dengan ruang sampel. Okey, kebarangkalian A ni dapat gula-gula. So, gula-gula 4/5 sama dengan bilangan ruang sampel dia berapa? 100. Bahagi dengan ruang sampel dia ialah X lah. So, dekat sini kita boleh selesaikan. 5 darab 100, 500. So, 4X sama dengan 500. Okey, so X sama dengan 500 bahagi dengan 4. So, 500. Okey, bahagi dengan 4. So, kita akan dapat 125. So, ruang sampel dia 125. Bermakna jumlah keseluruhan ni 125. So, kalau gula-gula 100, lollipop 25. Okey, settle 39.
Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, cari nilai H dan K. Yang ni senang Okey, pendarapan metrik biasa. 2H darab 1. So, kita dapat 2H tambah 6 darab K. 6K sama dengan 8. So, dekat ni tak boleh selesai. Aku selesai yang bawah. 4 darab dengan 1. 4 tambah 2 darab K. 2K sama dengan negatif 10. So, selesai yang ni lah. So, 2K sama dengan negatif 10 tolak 4. Ini bagi sini So, K sama dengan negatif 14 bahagi dengan 2. So, dapat negatif 7. So, K negatif 7. So, kita ada 2 jawapan dekat sini. Okey, kita potong dulu yang lain. So, dekat sini masukkanlah K negatif 7. 2H 6 darab negatif 7. So, negatif 42 sama dengan 8. 2H sama dengan 42 bawa ke sebelah. So, jadi tambah. Dapat 50. H sama dengan 50 bahagi 2 dapat 25. So, jawapan dia ialah E. So, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap video cikgu membantu. Jangan lupa pelajar tekan like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.